Hai semua. Okey, untuk mata pelajaran matematik, kita nak belajar tajuk perpuluhan. Okey, hari ni kita nak tengok macam mana nak banding nilai perpuluhan. Okey, baik kita tengok contoh, jom. Sebelum tengok contoh, kita tengok dulu apa objektif kita pada hari ini. Objektif kita pada hari ini ialah kita nak membandingkan nilai dua perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan betul. Maksud dua tempat perpuluhan, maksudnya lepas titik perpuluhan ada dua nombor. Okey? Baik, kita tengok contoh yang pertama. Okey, cikgu ada dua petak 100. Yang A dan B, gambar A dan gambar B. Okey, baik, selalu kalau diberi gambar, kita boleh tengoklah, kita boleh banding. Kita nampak banyak, maksudnya tu lebih banyak lah. Betul tak? Yang ni kalau diberi gambar, kalau tak diberi gambar nanti cikgu tunjuk. Selalu kalau diberi gambar ni senang sahaja. Okey, jadi kalau kita tak yakin mana satu lebih banyak, kita kiralah bilangan petak yang telah dilorikkan. Okey, untuk A, kita tahu dia ada 43/100. Ataupun kalau kita tulis dalam perpuluhan, kita akan dapat 0.43. Okey, yang B pula, kita tengok, kita kira, bila kita kira, kita akan dapat 64/100. Okey, jadi bila ditukarkan kepada nilai perpuluhan, kita akan dapat 0.64. Okey, jadi bermaksud 43/100 ni dia kurang daripada 64/100. Okey, dia kurang lah sebab 43 dengan 64. 64 lagi banyak pada 43 kan. Jadi 43 dia kurang daripada 64. Minta maaf lah, ada motor lalu. Motor tu dia bising sikit. Okey. Ataupun kita boleh juga tulis dia lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada B. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Maafkan cikgu, gambar tak berapa jelas, tapi ini petak 100 lah. Yang ni kita memang nampak yang merah lagi banyak daripada yang biru. Sebab tu cikgu kata kalau dia menggunakan gambar, dia lebih senang nampak lah. Kan? Yang merah ni lebih banyak daripada lebih besar daripada yang biru. Tapi kalau kita nak confirmkan lagi, nak lebih yakin, kita kiralah berapa bilangan dia. Yang merah ni kita ada 32/100 ataupun 0.32. Yang biru kita ada 16/100 ataupun 0.16. Jadi 0.32 lebih daripada 0.16 ataupun kita juga boleh tulis juga 0.3 lebih besar daripada 0.16. Kita guna perkataan lebih besar ataupun lebih daripada. Okey, kalau kecil tadi lebih kurang daripada ataupun kurang daripada. Okey? Baik, seterusnya kita tengok kalau dia tidak bagi gambar rajah. Okey, kalau dia tak bagi gambar rajah, selalu dibagi nombor biasalah. Sebelum tu, macam nombor bulat, ini nama dia nombor bulat tau sebab dia tak ada titik perpuluhan. Yang ni kita dah belajar. Kita dah belajar sehingga 10,000. Okey, yang 10,000 tu, dia mesti ada nilai tempat dia. Betul tak? Kalau nombor bulat, dia ada nilai tempat dia. 6 ni sar. 9 ni pula puluh. 7 ni pula ratus. 3 ni pula 1000. Selepas 1000 kat depan dia kalau ada 10,000 nilai tempat dia. Okey, sama juga kalau rumah perpuluhan, kalau nombor perpuluhan. Okey, kalau 3746 ni kita nak letak nak jadikan dia nombor perpuluhan, kita letak titik kat belakang, lepas tu tambah sifar kat belakang tu. Dia akan jadi nombor perpuluhan lah. Okey, kalau dia ada titik perpuluhan macam ini, dia akan dia. Okey, contohlah yang ni nombor dia kan. 0.85. Cikgu gunakan sifar dekat depan sebab memang tahun 3 dia belajar yang paling besar pun nombor perpuluhan tu ialah 1.0. Maksudnya nilai rumah sar dia 1 yang paling besar. Okey, tak apa, nanti tahun 4 nanti kita belajar yang lebih besar, nombor lebih besar. Okey. Okey, jadi 0.85 ni pula, okey, sama juga dia ada nilai tempat dia tersendiri. Okey, 5 yang kat belakang tu, sebelum 5 kita tengok sifar kat depan ni ialah rumah sar. Dia memang rumah sar lah. Okey. Yang titik ni kita panggil dia titik perpuluhan lah. Okey, lepas tu 8 ni
Nilai tempat dia ialah per 10. Maksudnya kalau kita tukar kepada pecahan tu dia ada 10 petak je. Dia ada 10 petak. Okey. 5 ni per 100. Okey, per 100. Jadi kalau untuk perpuluhan yang ini 0.85 maksudnya kita lorekkan petak 100 lah. Okey, petak 100. Baik. Seterusnya kita tengok kalau kita nak bandingkan. Jadi kalau kita nak bandingkan nilai perpuluhan ni, kita kena tengok nilai tempat dia. Sama juga kalau kita nak banding nombor bulat biasa, kita kena tengok kita kena tengok dia punya nilai tempat 1/1. Okey, baik. Kita tengok, kita contoh dengan kalau tak ada gambar rajah. Cikgu ada 0.43 dengan 0.73. Bandingkan rumah mengikut nilai tempat daripada depan sekali. Okey, nilai rumah yang dekat depan. Okey, pastikan yang kita bandingkan dia ada nilai rumah yang sama lah. Okey, SAR dengan SAR. Okey, SAR dengan SAR yang ni sama nilai dia. Okey, yang ni per 10 dengan per 10 yang ni pun yang ni berbeza. Yang satu 4, satu lagi 7. Jadi bermaksud 4 ni kurang daripada 7 lah. Kurang daripada 7. Jadi 0.43 dia kurang daripada 0.73. Tengok seterusnya. 0.19 dengan 0.16. Okey, bandingkan sama juga daripada rumah SAR. SAR dengan SAR, sifar dengan sifar sama. Jadi tengok rumah per 10, 1 dengan 1, ini pun sama nilai dia. Tengok rumah per 100, 9 dengan 6. Jadi 9 lebih daripada 6. Jadi 0.19 lebih daripada 0.16. Faham? Okey, seterusnya. 0.61 dengan 0.6. Okey. Kedua-duanya nilai sifar dekat SAR. Okey. Per 10 dia pun sama 6. Okey, per 100 yang ni ada 1. Yang satu lagi tak ada nilai. Tak ada nilai maksudnya sifar lah. Dia tak ada nilai. Okey, jadi bermaksud 1 lebih daripada 0.6. Okey, akhir sekali dia ada 0.15 dengan 0.5. Okey, bandingkan sifar dengan sifar. Okey, per 10 dengan per 10. 1 lebih kurang daripada 5. Jadi dia kurang daripada 5. Jadi 0.15 kurang daripada 0.5 lah. Okey, baik, itu saja. Cikgu harap awak faham. Apa-apa soalan nanti dekat sekolah boleh tanya cikgu. Baik, terima kasih. Bye.